Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan semua. Alhamdulillah sekali lagi kita sama-sama dapat bersiaran sekali lagi dalam satu lagi siri video. Jadi video kali ini tuan dan puan, saya bawakan satu topik perbincangan tentang macam mana apakah perkara-perkara yang mungkin kita nak bincangkan untuk kita mencabar diri kita keluar daripada comfort zone. Jadi tentang comfort zone ini ataupun kita kata complacency ini, kita boleh ada dalam dua senario, iaitu dalam senario organisasi atau dalam senario kita sebagai individu. Jadi kepada tuan dan puan yang berkesempatan untuk bersama-sama dalam video kali ini, tuan dan puan mungkin menonton video ini di platform Facebook page, dan juga sebahagian daripada tuan dan puan mungkin akan menonton video ini di channel YouTube Nur Aminah Omar. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang menonton video ini, tidak kira dalam dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun yang sedang kita lalui sekarang. Kita sentiasa ada cabaran-cabaran, kita sentiasa ada perkara-perkara baru yang kita perlu hadapi dari masa ke semasa, dan itulah sebenarnya perkara yang menjadikan kita sebut sebagai alive. Kita sentiasa alert, kita sentiasa dalam keadaan awas sentiasa supaya kita dapat meneruskan perkara-perkara yang kita rancangkan dan mencapai apa yang kita mahu capai. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekali lagi hari ini merupakan satu lagi peluang kepada kita untuk meneruskan cabaran, meneruskan rancangan dan menjadikan satu hari lagi adalah satu hari yang baru, seolah-olah lembaran baru. Kalau kita ada satu kitab tu, kira lembaran barulah yang kita buka dalam setiap hari. Jadi ada beberapa perkara tuan dan puan yang dibincangkan oleh ramai orang, yang dibincangkan oleh ramai pengurus-pengurus, yang banyak dibincangkan oleh usahawan, tentang keadaan di mana ada senario, ada situasi di mana kita rasa kita dah selesa, kita rasa dah cukup. Katalah kalau kita jalankan perniagaan itu, kita kata mungkin kita rasa dah cukup dari segi pencapaian jualan. Kita rasa dah cukup dengan apa yang ada. Katalah contoh, mungkin kita dah mencapai jualan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Mungkin company kita dah buat 30 juta setahun. Jadi kita rasa dah cukup lah ni, nak apa lagi. Jadi ada kalanya ini juga berlaku pada diri kita, dan pada masa yang sama juga berlaku kepada tim kita. Kalau macam kita kata kita mengurus sebuah syarikat, kita ada tim kita, kita ada staff kita. Katalah kita ada 10 orang staff, 50 orang staff, 60 orang staff. Jadi ada kalanya staff kita juga akan mengalami situasi yang sama. Mereka rasa akan ada satu masa semua orang akan rasa dah cukup lah ni, dah buat banyak dah. Dah cukup lah ni, kita dah buat sehabis baik. Dah cukup lah ni, dah cukup. Jadi apabila kita kata kita perlu bersyukur, kita perlu bersyukur dengan apa yang ada. Betul, Alhamdulillah kita bersyukur dengan apa yang ada. Tetapi pada masa yang sama kita ada satu konsep di mana kita kata kita sentiasa mahu ke hadapan dan menambah baik. Kita sentiasa mahu jadi lebih baik daripada semalam. Betul? Jadi hari ini katalah kita dah baik, tetapi esok kita nak jadi lebih baik daripada hari ini. Ini bukanlah satu konsep tamak tuan dan puan, tetapi adalah satu konsep di mana kita mencabar diri kita, kita bawa diri kita ataupun tim kita tadi keluar daripada keadaan yang selesa, keluar daripada comfort zone. Katalah kita dah selesa, dia banyak senario. Katalah kita sebagai seorang isteri contoh, mungkin kita dah selesa, semua dah ada, semua keperluan, kelengkapan semua dah ada. Jadi tidak ada apa-apa lagi yang kita kata kita perlu lakukan untuk kenapa nak bersusah-susah, sebab semua dah ada, dah cukup. Jadi ada senario macam ini sebenarnya yang perlu kita lihat semula, dan dalam konteks kalau kita bercakap tentang pengurusan, sama ada pengurusan diri, pengurusan organisasi, pengurusan perniagaan sekalipun, ia masih terpakai. Jadi ada ketikanya kita rasa dah cukup. Bulan ni sales dah 100,000, cukup lah. Tapi kita kata kita kena bersyukur. Betul, kita kata kalau kita dah capai satu tahap itu, kita kata kita bersyukur. Tetapi pada masa yang sama kita juga faham, kita ada konsep bahawa kita mahu sentiasa jadi lebih baik. Kita sentiasa mahu jadi lebih baik daripada semalam. Jadi mungkin katalah kalau kita kata untuk esok kita nak jadi lebih baik daripada semalam, itu dari segi apa, konteks apa, kategori apa. Jadi apabila kita boleh pecah-pecahkan begitu tuan dan puan, maka kita ada banyak perkara yang kita boleh look forward, yang kita nak ke depan. Apa lagi? Bukan kerana kita tamak, tetapi kerana kita nak menjadi lebih baik daripada semalam. Jadi kalau kita clear dengan itu, kita
ada satu position atau ada satu mindset yang macam itu, insya-Allah kita tak akan lari daripada objektif sebenar. Kita tak akan lari jauh daripada tujuan niat kita untuk menjalankan apa-apa yang kita buat lah, sama ada kita bekerja, kita menjalankan perniagaan ataupun dalam kehidupan seharian kita. Jadi hari ini saya nak saya nak bawa kepada perbincangan apakah sebenarnya perkara-perkara yang kita boleh soal ataupun perkara yang kita kata macam mana kita nak challenge, macam mana kita nak challenge sama ada diri kita, tim kita ataupun organisasi kita untuk keluar daripada keadaan selesa. Untuk kita keluar daripada keadaan yang kita dah rasa selesa, dah biasa ni. Katalah contoh, okey, tiap bulan target nak dapatkan personal sales katalah 10,000. Okey, kita dah dapat, so cukup. Nak apa lagi? Kita kata kan, kita kata begitu, kata kita syukurlah, alhamdulillah dah dapat. Orang lain tu lagi langsung tak ada sale. Jadi dalam keadaan itu kita kata betul kita bersyukur, tapi kita patah balik, kita bawa ke hadapan satu lagi keadaan di mana kita kata kita nak jadi lebih baik daripada semalam. We want to always be better from yesterday. Tomorrow will always be better from yesterday, and the day after tomorrow will be better than the day tomorrow. Jadi perkara itulah yang menyebabkan kita move forward. Kita nak ongoing, kita nak bergerak, kita nak sentiasa menjadi lebih baik. Kita tidak perlu pun berlumba dengan orang lain, tetapi kita kata kita boleh berlumba dengan diri kita sendiri yang semalam. Kita berlumba dengan diri kita yang semalam, ataupun kita berlumba dengan pencapaian kita yang semalam. Kalau itu konsepnya yang boleh membawa kepada kita semua kepada satu agreement untuk kita bincangkan mengapa kita perlu move forward dan kita kena keluar daripada apa yang kita dah ada sekarang. Kalau keadaan sekarang kita ni memang tak bagus ataupun memang perlu penambahbaikan, sudah tentu kita kena keluar immediately. Tetapi kalau dalam keadaan sekarang mungkin kita dah baik, kita dah tahu dah, mungkin kita rasa dah selesa. Jadi apa perkara lain yang perlu kita buat? Jadi ada beberapa soalan yang kita boleh soal, tuan dan puan, sama ada kepada diri kita ataupun kita sendiri soal dan kita jawab, kita jawab untuk memerhati kumpulan kita ataupun tim kita tu tadi. Katalah kita ni seorang sales and marketing manager, kita ada tim, ada 5 orang di bawah kita. Jadi mungkin kita pun nak lihat kenapa ataupun apakah perkara-perkara yang kita perlu soal supaya kita dapat memperbaiki keadaan semasa kita keluar daripada comfort zone kita. Jadi pertama sekali soalan yang kita boleh tanya ataupun kita boleh senaraikan dan kita fikirkan semula adalah tentang berapa banyak sebenarnya kerja-kerja atau tugas-tugas saya yang dah siap sekarang. Katalah kita ada satu senarai scope of work, ataupun kita kata ada satu senarai panjang, to-do list, ataupun kita ada satu senarai tujuan ataupun impian contohnya kan. Jadi kita lihat semula berapa banyak sebenarnya yang dah selesai. How much have we complete? Jadi bila kita tengok balik semua tuan dan puan, barulah kita akan nampak ada perkara-perkara rupa-rupanya sebenarnya saya dah buat tapi tak selesai lagi, tak habis contoh. Jadi kita kena tengok berapa banyak yang kita dah siap. Kalau kita kata okey, semua dah siap, okey, move to the next one. Kita lihat pula keadaan yang kedua. Berapa banyak sebenarnya effort ataupun kita kata komitmen yang kita dah letakkan untuk kerja-kerja kita tu. Adakah kita buat ala kadar, kita buat main-main, kita buat sambil lewa, atau kita dah letakkan 100%. Jadi bila kita soal macam tu, kita akan reflect balik, kita akan tengok balik. Apakah ada lagi yang sebenarnya saya buat, sebenarnya saya boleh buat lagi ni, tapi saya hanya buat setakat ni saja. Jadi bila kita cabar itu, bila kita soal, kita cabar itu, maka ia boleh menjadikan kita keluar daripada keadaan semasa. Okey, katalah dah complete dah puan semua, memang saya dah put 100% effort, sebenarnya tu 100% saya dah letak. Right. Tanya soalan seterusnya. Berapa banyak fokus yang saya beri kepada kerja-kerja atau tugas-tugas sekarang? How much focus do I put on the task? Jadi fokus pula. Saya ada buat macam-macam lah sebenarnya, contoh. Jadi semasa saya buat ni sebenarnya saya ada buat benda-benda lain, contoh. Jadi kita kata maksudnya perkara itu yang kita boleh baiki, perkara itu yang kita boleh adjust balik, perkara itu yang kita perlu review, perkara itu yang kita perlu revise, perkara itu yang kita perlu betulkan. Berapa banyak fokus sebenarnya? Adakah kita ni betul-betul fokus kepada tugas-tugas yang kita dah jalankan? Atau sebenarnya kita kata buat je, asal buat aja. Jadi itu antara soalan ketiga. Okey, saya dah siap semua, saya dah letak tu 100% effort, saya dah letak 100% fokus. Soalan seterusnya kita boleh tanya, do we really enjoy with what we do? Kita seronok tak dengan apa yang kita ada sekarang ni? Ataupun adakah kita mencapai satu tahap rasa kepuasan yang sebenar?
Jadi antara soalannya yang kita boleh tanya kalau kita kata kita nak cabar kita nak cabar diri kita nak cabar tim kita nak cabar apa orang cakap keadaan kita semasa ni supaya kita keluar daripada comfort zone. Ini adalah antara soalan yang menarik tuan dan puan. Kita boleh tanya. Bila kita tanya tu sebenarnya tuan dan puan, kalau kita nak dapatkan jawapan yang solid tu, kita tuliskan. Sepatutnya kita tulis. Jadi kalau kita tanya do I really enjoy what I'm doing? Ataupun sebenarnya saya stres, atau sebenarnya saya hanya syok-syok sendiri sahaja. Jadi itu adalah soalan-soalan yang kita perlu tanya. Jadi, do I really enjoy what I do? What does it mean to enjoy with what I'm doing? Jadi, bila kita enjoy tuan dan puan, bermakna kita tak komplain kita tak mengeluh, kita tak berkeluh kesah. Walaupun kita penat kita dalam keadaan yang selesa. We are comfortable even in the uncomfortable situation. Itu menunjukkan antara ciri-ciri yang menunjukkan kita enjoy, kita seronok dengan apa yang kita buat. Tetapi kalau kita buat pada masa yang sama kita bergaduh dengan kawan-kawan, kita bergaduh dengan pasangan, kita marah-marah ahli keluarga kita ada hubungan yang tak baik dengan anak beranak, jadi apakah sebenarnya itu hasil daripada satu perkara yang kita enjoy? Yang ini adalah satu soalan yang kita kata kita boleh go deep, we can go further to discuss whether we do really enjoy with what we do. Kalau betul kita enjoy, adakah kita perlu berkata-kata atau membuat komen-komen yang tidak baik tentang perkara yang kita lakukan? Contohlah kita buat kerja-kerja customer service. Do you really enjoy doing your customer service activities? If yes, if you do, you won't complain about your customers. You won't talk bad about your customers. Itu antara salah satu orang kata indikator yang kita boleh sebut apakah kita enjoy, kita suka dengan apa yang kita buat tu. Alright, seterusnya, adakah kita boleh semak juga apakah kita ini bila kita lakukan itu, kita fokus kepada goal kita fokus kepada tujuan, kita fokus kepada perkara asal yang kita nak capai itu tadi. Adakah kita masih begitu? Kalau tidak, maksudnya kita boleh jawab soalan ni untuk challenge diri kita. Contohlah, kita kata kita buat satu projek. Hasil dari projek ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengekalkan brand present dalam pasaran, untuk mengekalkan kewujudan jenama kita dalam pasaran. Jadi bila kita buat itu, adakah kita punya goal itu masih lagi fokus? Adakah perkara-perkara yang kita buat itu masih lagi fokus kepada goal kita itu tadi? Adakah lepas itu kita jadi tujuannya sepatutnya saya jadi popular, sepatutnya orang kenal saya, tapi orang tak kenal saya. Padahalnya tujuannya adalah untuk brand presence kepada syarikat kita, bukan kepada kita. Contoh. Jadi apakah yang kita lakukan sekarang itu masih lagi fokus kepada tujuan, goal dan intention asal kita? Jadi itulah tuan dan puan. Jadi bila kita tanya soalan-soalan macam tu kepada diri kita dan kita review, kita lihat sekiranya kita ada kumpulan, ada staff, kita tengok balik keadaan ataupun apa situasi staff yang kita ada itu, maka kita sebenarnya akan challenge, kita akan mencabar kita punya comfort zone tu tadi, rasa selesa tu tadi. Jadi kita akan nampak ada perkara yang kita perlu buat untuk kita keluar daripada comfort zone tu tadi. Jadi kena semak semula apakah yang kita buat ini sebenarnya masih lagi kita fokus kepada tujuan asal kita, ataupun kita dah menyimpang jauh. Asalnya, contoh asalnya saya nak venture untuk jadi seorang seorang pelukis seni, artis ataupun seni lah, pelukis yang mana saya mengetengahkan senario Malaysiana, contoh untuk membawa nama Malaysia ni, senario di Malaysia yang sebenar ke arena nasional ataupun antarabangsa, contoh. Tetapi bila kita buat tu, ada masanya kita nampak bahawa tujuannya dah menyimpang. Sekarang tujuannya nak jadi popular, contoh. Walhal popular itu adalah hasil, kan? Bukan tujuan asal. Tujuannya asal adalah untuk mengetengahkan suasana Malaysiana itu ataupun konsep Malaysiana itu melalui hasil kerja seni, contoh. Jadi kita lihat semula apakah perkara-perkara yang kita buat sekarang ini sebenarnya masih lagi menyokong ataupun fokus kepada intention awal kita tadi, atau kita dah lari jauh. Jadi bila kita soal tu dan kita cari jawapannya tu tadi, tuan dan puan, kita akan nampak macam mana kita boleh keluar daripada comfort zone. Kadang-kadang kita kata yang kita dah buat ni dah bagus, jadi kita selesa, kita buat je apa yang kita buat.
tak ada perubahan, tak ada penambahbaikan. Jadi soalan-soalan ini membantu untuk kita menambah baik apa yang kita dah buat. Jadi seterusnya tuan dan puan, kita boleh juga lihat adakah kita masih teruja, adakah kita kata ada benda-benda yang kita capai lebih daripada kebiasaan yang menyebabkan kita teruja. Contoh kita kata kita nak target dapat 10 customer tapi kita dapat 15 customer. Jadi overachievement kan. Jadi bila overachievement dia jadi excitement. Adakah kita ada elemen tu? Adakah yang kita rasa kita dah okey, kita dah bagus sekarang ni, adakah kita ada overachievement yang menyebabkan kita excited? Do we have an overachievement that makes us more exciting to do what we are doing now? Itu antara perkara yang kita mungkin boleh semak semula. Kalau kita rasa macam dah tak ada semangat lah, kita dah okey, cukuplah dengan apa yang saya ada sekarang, cukup okey, saya bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Benda tu betul, tak salah. Tetapi konsep yang saya bawa tadi adalah di mana kita kata kita mesti sentiasa lebih baik daripada semalam. Besok akan lebih baik daripada semalam. Hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ini. Jadi bila kita ada konsep itu, ada perkara-perkara yang kita boleh soal supaya kita mencabar diri kita. Kalau kita dalam satu kumpulan, kita cabar kumpulan kita. Dan yang terakhir sekali tuan nampak, kita lihat katalah kalau kita dalam satu kumpulan, kalaupun kita masih bersendirian, adakah kita buat perkara-perkara yang jenis berbentuk sukarela? Adakah perkara-perkara yang kita lakukan secara sukarela untuk membantu orang lain? Ada tak kita buat tu? Kalau katalah kita dalam kumpulan, katalah kita bekerja dalam satu kumpulan, adakah kita wujud satu budaya sukarela, masing-masing volunteer untuk membantu orang lain? Adakah itu wujud? Ataupun kalau macam kita secara individu, katalah kita jauh-jauh sekarang, adakah kita sentiasa ataupun ada budaya sukarela untuk membantu orang lain? Tak kisahlah bantuan yang macam mana, sama ada berbentuk fizikal, berbentuk idea, berbentuk masa, tenaga yang kita luangkan itu. Adakah budaya itu wujud? Kalau belum lagi, maksudnya itu adalah satu perkara yang tandanya kita perlu challenge, yang boleh kita cabar kepada perkara-perkara yang kita rasa kita dah puas hati, perkara-perkara yang kita rasa dah cukup, perkara-perkara yang kita dah rasa alhamdulillah setakat ni okey je semua, tak ada apa-apa dah, I have nothing to improve. If you find that you have nothing to improve, something wrong somewhere. What can we do to make sure that we can challenge the complacency that we have? How can we move forward? How can we move out from the comfort zone that we have now? So first you can ask questions. You can ask a few questions that I've discussed in the video before. So first you may want to ask yourself how much actually you have completed the task or the work or the project that you are planning. How much effort have you put doing the work? How focused you are on each and every task? Do you really enjoy what you do? Is your activities really still focused on your goal and still on the track of the right intention? There's a few list of questions that I have shared. The next one, do you have an overachievement that you meet and makes you more excited to do more? Do you have an overachievement record that makes you and keeps you getting excited to do more and more? And finally, do you have that drive to volunteer to help others without being asked? So all these questions basically will help us to challenge ourselves to come out from our comfort zone. If you have a team, if you have a company with a group of people with you, we have certain departments, certain units, and you have a team that you want to drive them out from their comfort zone, these questions can be asked. You yourself can review whether your team put enough focus on the work that they do. Do they enjoy in what they do? Do they have that volunteerism in themselves to help each other without being asked? Jadi antara perkara-perkara inilah tuan dan puan yang kita kata kita boleh semak semula, kita boleh lihat apakah perkara-perkara yang mungkin kita boleh perbaiki dari masa ke semasa. Jadi konsepnya adalah kita sentiasa bersyukur. We always be grateful with what we have. We always say thank you. We always thank Allah. We always be grateful with what we have. But at the same time, we understand that we need to be better. There's always improvement that we can make together. Either we do it for ourselves,
but eventually it will actually benefit the people around us. Jadi apa-apa saja perkara yang kita tambah baik itu sebenarnya bukan hanya baik untuk diri kita, tetapi sebenarnya dia akan memberi juga kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita, dan juga seterusnya dia akan membawa kebaikan yang lebih jauh. Jadi kalau ada 10 orang yang mendapat manfaat daripada apa yang kita buat, tuan-tuan dan puan, jadi setiap orang itu sebenarnya akan membuat lagi satu perkara yang baik, dan setiap orang itu akan memberi impact kepada 10 orang yang lain. Jadi perkara ni sebenarnya contagious. Jadi apabila kita kata kita nak buat perkara yang baik, kita nak challenge diri kita keluar daripada keselesaan yang ada, maka sebenarnya pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan, kita akan memberi kebaikan hasil itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi apa lagi? Apakah ada lagi perkara-perkara lain yang kita rasa kita terlalu selesa dengan keadaan sekarang? Dan kita tak rasa ada apa-apa lagi yang kita perlu baiki, yang itu bahaya. Jadi kita sentiasa ada mahu memperbaiki. Mungkin yang kita mahu perbaiki itu adalah kemahiran-kemahiran tertentu untuk diri kita. Ataupun yang kita mahu perbaiki itu adalah senario ataupun environment atau suasana yang kita ada di tempat kerja bersama rakan-rakan kita. Ataupun kita nak perbaiki budaya yang kita bina dalam syarikat ataupun bisnes kita yang sedia ada. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, banyak perkara ataupun kita sebut sebagai banyak elemen-elemen yang kita boleh lihat dan kita boleh letakkan satu tanda aras untuk kita move forward, untuk kita naik lagi. Macam mana kita nak naik lagi? Jadi memang banyak perkara. Jadi itu yang kita kata yang mana satu menjadi prioriti ataupun kepentingan pada masa-masa tertentu. Adakah kepentingannya sekarang untuk kita memperbaiki dalam keadaan semasa, kita baiki kemahiran-kemahiran profesional diri kita dulu. Pada masa yang sama kita kata kita naikkan skill, kita up skill ataupun kita kata kita tambah baik kemahiran-kemahiran yang ada dalam syarikat kita. Jadi ada banyak cara lah selain daripada latihan selain daripada official training ni ada banyak cara. Ada banyak cara selain daripada latihan-latihan yang berbayar, yang percuma, ada banyak cara lain. Jadi kita perlu fikirkan, kita perlu cari cara bagaimana untuk kita memperbaiki ini. Jadi kita akan sentiasa keluar daripada comfort zone. We are going to be out of our comfort zone every time. Jadi kita nampak perkara ini akan berlaku secara berterusan, dan ia akan menjadi satu perkara yang mengujakan. We are going to be always in an excited mood to do things from time to time. Jadi ini bukan sahaja orang kata nak meningkatkan moral nak meningkatkan moral of kumpulan kita, tetapi pada masa yang sama dia juga meningkatkan daya self esteem meningkatkan kepercayaan diri daripada kita sendiri dan juga orang-orang di sekeliling kita. Jadi tuan-tuan dan puan, apabila kita kata kita nak mencabar, kita nak challenge complacency ni, ia sebenarnya bermula daripada diri kita juga, dan kemudian barulah kita kata kita boleh hantar aura tu kita boleh hantar the energy we can send that good energy, that good vibes to the rest of the people around us. Jadi ada ramai lagi orang-orang di sekitar kita, tak kiralah connection kita itu, hubungan kita itu secara online ataupun secara offline, dia masih akan sampai tuan-tuan dan puan, dia akan sampai. Jadi hari ini saya membawa perbincangan ini supaya kita semua kepada rakan-rakan sekalian, tuan dan puan semua, supaya kita bawakan satu keadaan di mana kita sentiasa mahu menjadi lebih baik pada semalam. Hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik pada hari ini. Esok lebih baik pada hari ini. Jadi sentiasa kita bersyukurlah, kita sentiasa mengucapkan syukur. Alhamdulillah, we always be grateful with what we have, but at the same time we understand there's always room for improvement. We always need to go out from our comfort zone. Whatever we do now, there's always thing that we can improve. We can always be better. Itu antara konsep atau pegangan yang sentiasa kita pegang supaya kita dapat melihat keadaan seterusnya ke depan. Itu ada banyak perkara yang kita perlu buat. Jadi kita buatlah. Kalau kita tak dapat buat satu, buat 0.1 pun tak apa. Kita buat dulu. Kalau kita tak dapat buat 10, buat 5 dulu. Jadi itu antara benda ataupun perkara yang perlu kita pasakkan, kita pasakkan kepada diri kita. Dan kemudian sebagai seorang ketua, apabila kita kata kita ada, sama ada kita mengetuai satu kumpulan di tempat kerja, atau kita mengetuai ahli keluarga kita, atau kita mengetuai komuniti, atau apa-apa sahaja bentuk leadership yang fungsi kepimpinan yang kita ada sekarang, kita lakukan, kita buat. Mungkin kita sebenarnya ketua grup admin dalam grup WhatsApp, itu boleh jadi juga sebagai satu fungsi ketua. Mungkin kita adalah grup admin dalam grup Facebook contoh, dia pun adalah satu fungsi sebagai ketua. Jadi perkara-perkara ini tuan-tuan dan puan, kita boleh wujudkan supaya kita sama-sama kita ada menjalankan satu fungsi di mana kita bawa semua orang keluar daripada comfort zone masing-masing, dan kita mula dengan diri kita. Challenge the complacency that we have.
Jadi untuk itu tuan dan puan, video hari ini tuan dan puan, saya bawa perbincangan kepada kita bagaimana kita nak mencabar beberapa soalan yang kita boleh tanya supaya kita dapat lihat dan kita review untuk kita cabar diri kita keluar daripada comfort zone, keluar daripada keadaan selesa. Jadi tuan dan puan boleh semak semula, rewatch, replay video ini, insyaAllah tuan dan puan akan dapat menontonnya di channel YouTube juga. Jadi untuk itu, sekian, selamat kepada tuan dan puan menjalankan apa yang tuan dan puan rancang hari ini. Jadi untuk itu, insyaAllah kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.